Salam sejahtera dan salam durian. Hari ini kita akan bercerita tentang variety durian yang selain daripada yang selalu kita ceritakan, Musang King. Tetapi hari ini kita akan ceritakan satu klon yang agak istimewa, yang dimana boleh dikatakan kalau para orang yang dalam industri durian yang lebih suka ataupun lebih meminati durian ini, dan dia tidak lain daripada di depan ini, durian TK. Dan durian TK ini adalah dalam bahasa Hokkien. Sebenarnya maksudnya adalah di bawah tempat kaki buluh ataupun di tempat pangkal buluh, ataupun dalam bahasa Cantonese mereka panggil Chokyo, ataupun ada yang panggil dalam Mandarin panggil Chuchiao. Dan antara nama-nama ni lah yang disebut tengok ikut tempat. Kalau di Pulau Pinang mereka sebut durian ni tak boleh telan sebab terlampau pekat. Jadi pelbagai nama yang dikeluarkan. Dan kita lihat yang sebenarnya durian TK ni telah didaftarkan pada tahun 1987, 30 hari bulan 6. Dan asal daripada TK ni dia berasal daripada Banting. Dan kelebihan boleh dikatakan TK ni kalau kita makan, lain-lain buat sudah tidak menjadi menarik atas perhatian kita, walaupun dibandingkan dengan Musang King. Kalau peminat TK ni, boleh kata peminat ataupun pemakan durian yang tegar, di mana durian ni dia kelebihannya ialah isinya memang lekit, aromanya memang berlainan daripada durian lain. Dan kalau kita buat secara satu kajian di mana menggunakan kaedah tutup mata dan untuk menguji rasa, kalau kita diberi contohnya TK, Musang King, B24, udang merah dan Blackthorn, biasanya yang akan menjuarai daripada ujian rasa melalui tutup mata, TK akan menjuarai lah biasanya. Dan bentuk TK ni dia ada kelebihan ialah bujur menajam dekat penghujung. Dan buah ni sebenarnya berpotensi untuk diekspor kerana tidak mudah mereka. Jangka hayatnya panjang selepas gugur. Buah ni sebenarnya tak payah ikat dengan tali ataupun rafi apa-apa pun, sebab dia tidak mereka seperti Musang King. Dan kita sebenarnya memberi satu penjenamaan baru untuk TK dipanggil Musang King pada tahun 2015 Disember oleh masa itu Perdana Menteri Najib Razak, Datuk Seri Najib Razak. Jadi kita tahu ialah penjanaan ini sangat bagus sebab apa? Memenuhi ciri-ciri global. Kalau kita nak tengok macam Musang King juga sebenarnya mendapat penjanaan baru lah. Walaupun dulu dikenali sebagai Raja Kunyit, tetapi hari ini kita memberi satu nama yang memenuhi ciri-ciri global, dipanggil Musang King. Begitu dengan juga TK. Kalau kita nak memasukkan TK ke pasaran antarabangsa, Musang King merupakan satu nama yang bersesuaian ataupun memenuhi ciri-ciri untuk kita ekspor. Dan saya yakin dengan klon ni ialah ada kelebihannya, ialah kita boleh pada masa depan kita boleh menjual buah ini secara segar tanpa proses daripada menggunakan cecair nitrogen ataupun sejuk beku. Kita boleh jual terus secara segar ke pasaran Hong Kong dan Macau, dan seterusnya. Kita berharap kita dapat menjual durian ini secara segar ke negara China juga pada masa akan datang. Dan ini dapat menjimatkan kos, dan juga dia akan memberi satu lagi peluang yang lebih besar, sebab para peminat ataupun pada penggemar durian di negara China, mereka memang menggemari durian yang segar, bukan yang disejuk bekukan. Kalau kita dapat menggunakan peluang ini, saya rasa Musang King ini dapat dikembangkan lagi lah. Dan kelebihan satu lagi ialah dari segi rasa dan aromanya memang luar biasa berbanding dengan durian-durian lain. Kalau sesiapa yang pernah makan TK ni ialah dia akan setuju dengan apa yang saya cakap. Dia antara yang buat sementara ni tiada satu yang dapat menandingi ciri-ciri yang ada pada TK. Dan cuma kelemahannya orang kata TK ni malas berbuah ataupun berbuah kurang. Tetapi kalau kita lihat ciri-ciri TK, kebanyakan cabangnya banyak yang menegak dan berbuah di penghujung. Ini disebabkan persediaan awal tidak dilakukan adalah cantasan dahan ataupun pruning, dibuat
daripada permulaan lagi. Kita dapati kalau TK yang dibuat pruning secara dari awal sebenarnya berbuah lebat, seperti yang selalu saya tunjukkan dalam gambar, yang memang TK yang banyak yang berbuah lebat. Jadi sebenarnya banyak variety durian boleh berbuah lebat seandainya pembajaan yang betul, sistem pengairan dan saliran yang bagus, dan juga dari segi cantasan dahan ataupun pruning dibuat secara berjadual dan bermula daripada awal lagi lah. Jadi bagi saya potensi TK ni boleh dikembangkan lagi. Kalau boleh kita tidak hanya bergantung pada satu variety, tetapi sekurang-kurangnya kita ada 4 hingga 5 variety menjadi satu lagi tarikan untuk peminat durian. Kita tahu setiap orang meminta durian berlainan cita rasa. Kita lihat banyak orang yang ada yang suka Musang King, ada orang yang suka Blackthorn, dan ada orang suka D24 ataupun mereka panggil sekarang pakai Sultan. Ada orang suka di macam IOI, Masmua. Ada orang suka Kim Hong, biji kecil, pahit. Bagi saya secara persendiriannya saya lebih suka TK ni sebab aromanya memang luar biasa. Adin dia ternyata sekali dari segi aroma dia, memang dia manis bercampur sedikit pahit. Aromanya memang luar lain daripada lain, dan isinya memang lekit dan berkrim. Di mana durian lain pun ada, tetapi dia lekit tu memang luar biasa. Dan aroma dia memang satu aroma yang dapat kita makan, kita boleh ingat lekat dalam otak kita. Okey, TK ni kita tahu asalnya daripada Banting, dan Banting juga merupakan kawasan kering. Dia tak basah sangat dan di tanah rata. Jadi dia sebenarnya dia memerlukan air banyak, tetapi pada musim bila masuknya musim gugur, dia perlukan cuaca yang betul-betul kering supaya fermentasi berlaku. Dan kelebihan buah ni ialah dia memang tidak mudah mereka. Kalau buah lain sudah mereka, dia masih tidak mereka. Sebab tu orang kata kalau nak makan TK ni susah nak dibuka, sebab empuluhnya memang dia bukan besar, tapi empuluhnya memang kuat memegang. Dan kita tengok ciri-ciri TK ni, dalamnya ada sedikit dalam empuluhnya ada sedikit warna-warna kuning seperti macam karat, tapi sebenarnya bukan. Itu adalah ciri-ciri sebenar TK. Okey, untuk kawalan air TK ni dia sebenarnya sebab boleh dikatakan sebenarnya sama juga untuk semua durian. Sewaktu buah pesat membesar, iaitu daripada saiz yang lebih kurang dalam buah pingpong hingga apple kecil, sehingga dia mencecah buah matang hampir 2 kilo. Sebenarnya pada masa itulah dia memerlukan air yang sangat banyak, sebab air yang banyak dapat mengangkut zat-zat yang diperlukan dan dibekalkan pada buah durian. Ini merupakan ciri-ciri utama pada semua durian. Dan kita dapati kalau durian nampak biji tak nampak, isi tak dapat tutup habis, itu adalah satu daripada punca ialah kekurangan air dan zat. Bila air kurang, zat tak dapat disalurkan. Jadi TK dia memerlukan air yang banyak semasa pesat membesar. Tetapi kalau seandainya buah gugur, hujan, sebenarnya fermentasi tidak berlaku. Dan penggunaan baja kalau disarankan, kalau boleh gunakan lebih banyak organik. Kalau kita menggunakan baja kimia banyak, TK kalau kita ambil buah dah masak, kalau kita goncangkan dan dalamnya tidak berbunyi, TK itu sebenarnya bermasalah. Jadi kita dapati kalau bila durian 24 dah rasanya sedap, TK kadang-kadangnya buahnya rasanya kurang elok, sebab dia memerlukan cuaca yang kering. Tetapi kita dapati kalau yang TK ni kalau kita bagi terutamanya amino acid dan organic acid yang cukup, dia dapat memberikan satu cita rasa yang memang luar biasa. Dan kita tahu TK yang sedap warnanya dah kuning kehijauan sedikit. Dia tak kuning tua sangat, tapi dia kuning, dia kehijauan dan ada sedikit warna coklat. Dia sebenarnya beralih pada coklat sedikit. Rasa sebenarnya kita tahu TK ni pahit. Segala durian yang pahit sebenarnya berasal dari fermentasi. Dan kita tahu ialah daripada penukaran karbohidrat ke glukos. Dalam penukaran tu berlakunya fermentasi, dan fermentasi ni sebenarnya menghasilkan carboxylic acid ataupun kita panggil enzim, dan nama umum yang orang faham. Jadi bila ada carboxylic acid, rasa pahit itulah dikeluarkan, dan fermentasi itulah yang sebenarnya mengeluarkan
ataupun rasa yang kita kata ada sedikit berbau alkohol, itu adalah enzim, ataupun kita pakai tapai. Biasanya kita tengok dalam air tuak daripada kelapa ni sebenarnya melalui proses fermentasi. Dan segala bentuk buah-buahan yang manis tu sebenarnya boleh difermentasikan. Contohnya juga dalam anggur difermentasikan. Jadi begitu dengan durian juga. Proses fermentasi inilah yang akan menukar durian kita daripada manis ataupun karbohidrat kepada glukos. Dalam proses fermentasi inilah yang kita dapat makan durian pahit. Jadi boleh dikatakan kebanyakan durian pahit sebenarnya boleh dihasilkan seandainya kita membantu durian itu memulakan fermentasi. Dan fermentasi itu kita dapati bila kita pergi beli buah, banyak orang ambil buah itu dia ketuk. Tapi ketuknya sebenarnya itu bukan untuk menghasilkan fermentasi. Dia lebih pada untuk menghasilkan buah isinya berkedut. Tetapi kalau ketuk tu sebenarnya diketuk atas tanah dan dibiarkan lebih kurang dalam 6 hingga 8 jam, fermentasi berlaku. Dan buah, kalau kita pegang buah tu, suhunya sebenarnya meningkat. Dan kita boleh rasa yang buah ni dia, kalau kita letak di sini tepi, dia ada sedikit kepanasan. Itulah fermentasi. Okey, kalau nak tips membeli tekka sebenarnya dia ada beberapa ciri yang kita boleh gunakan. Satu daripadanya kita lihat tangkai. Kalau tangkai terlampau besar, ini menunjukkan buah di dalam bijinya akan besar. Kalau kita pilih buah besar, tangkai kecil, maksudnya di dalam bijinya kebanyakan akan keset. Kedua, bila kita ambil buah, kalau rasanya berat, maksudnya kulit tebal, biji besar. Kalau kita ambil buah tu besar, ringan, maksudnya buah tu kualitinya, peluangnya tinggi sebab kulit dengan bijinya akan keset. Ketiga ialah kalau kita goncang, kalau bunyinya dalam tu dia ada kata sedikit bunyi bergendang dalam tu dan lembut, maksudnya dia masak, buah isinya tak keras. Kalau tekka goncang tak ada bunyi, tekka itu memang tidak memenuhi ciri-cirinya dan peluangnya orang kata dia sebenarnya tak mengkau, tapi dia buah isinya keras akan berlaku. Dan ketiga adalah kita hidu. Kalau kita hidu, dia sebenarnya dia ada bau. Dan kalau kita ketuk duri dia, kalau dalam tu dia kosong sedikit, memang dia menandakan ciri tu dah fermentasi, dah ada kecut. Tetapi antara yang dihuraikan, yang paling penting bila kita goncang, dia sepatutnya menghasilkan bunyi yang lembut dalam. Dalam tu dia ada satu pergerakan. Maksudnya fermentasi berlaku. Jadi ini adalah pilihan. Dan seterusnya kita lihat warna pada kulit tekka. Warna pada kulit tekka sepatutnya hijau dan berwarna tua. Hijau tua berwarna tua coklat sedikit. Kalau yang hijau muda, kalau betul-betul hijau muda sebenarnya itu nitrogennya tinggi lah. Kalau warna dia coklat terus habis, itu bermaksud daun dia tak cukup banyak, jadi zat yang hasil tak memenuhi, jadi dia tak dapat menyampaikan zat yang secukup, memberikan zat secukup untuk kulit. Jadi kalau kulit yang kuning itu adalah mungkin buah tu dah terlampau lama ataupun kekurangan magnesium semasa buah pesat membesar. Dan seterusnya kalau kita pegang duri, kalau durinya tajam dan juga keras, ini menunjukkan adalah kalsium yang mencukupi. Jadi buah tu dia memang lekit. Kalau kita pegang duri dia lembek, biasanya isi dalam tu pun dia lembek. Tapi kalau durinya keras dan kalau durinya kembang, maksudnya dalam isi tu pun dia kembang. Jadi ciri-ciri durian ini sebenarnya banyak yang diceritakan dalam pasaran. Saya tahu banyak cerita, kita lihat di penghujung tangkai ini. Ini lebih pada melihat buah itu gugur dari pokok, berapa jam dah sudah gugur. Tetapi kalau kita nak memilih, bukan hanya lihat pada tangkai, tetapi kita lihat berbagai ciri-ciri daripada kekerasan duri, warna kulit durian, bentuk duri dia besar mengembang atau tidak, bentuk buah, berat buah daripada nisbah berat dengan saiz buah, dan juga seterusnya ialah bau dia. Dan juga sebenarnya yang paling penting ialah petani sendirilah. Kalau petani itu menggunakan baja kimia, kualitinya terhad pada baja kimia. Tapi kalau dia menggunakan campuran kimia baja organik, kualitinya akan meningkat. Tetapi kalau dia menggunakan 100% organik, kualiti meningkat, tetapi hasil menurun.
Jadi kita perlu mencari satu titik pertengahan yang dimana kita nak menghasilkan buah yang berkualiti dan juga ada yang kuantiti. Cara kita nak buka TK dengan kaedah yang mudah dan juga lebih senang. Satu, daripada mulanya kita akan buangkan tangkainya dulu. Dan langkah seterusnya ialah kita tengok di sini ada 5 pangsa. Jadi kalau kita nak belah TK ni, kita kena letak parang dekat tempat pangsa sini, ketuk masuk, tekan sikit dulu. Seterusnya di pangsa di sini juga ketuk masuk, lepas tu kita tekan. Yang ni caranya kita kopek lah ya. Jadi dengan mudahnya kita boleh buka dah. Nah, nampak TK ni ya. Jadi kita lihat TK ni sebenarnya berkedut, fermentasi dah lengkap, dan dia sebenarnya pahit manis. Dan kita tengok empulo di sini. Ini adalah ciri-ciri TK. Dan kalau kita bagi baja yang seimbang, sebenarnya kulit jangan terlampau tebal. Kalau kulit terlampau tebal susah nak buka, dan isinya memang sudah mengecut, dan warnanya adalah, sebenarnya TK warnanya adalah kuning ke warna dia sebenarnya kuning coklat sedikit, dan dia warna dia gelap. Dan ini adalah ciri-ciri TK lah. Jadi kalau kita nak menikmati TK ni, dia memang sedap. Mungkin hari ini kita juga boleh buat satu cuba rasa. Kalau kita tengok TK ni, dia memang sedap. Bijinya keset. Jadi memang dia lekit isinya. Jadi kita cuba rasa TK ni lah. Nah, TK ni memang dia lekit, pahit, bercampur manis. Dan memang aromanya kalau makan TK ni, lepas makan TK kita makan buah lain, buahnya hilang lah. Dan kalau pembajaan betul, TK-nya biji boleh dikesepkan lah. Ini adalah bukti-bukti apabila mereka menggunakan pembajaan yang seimbang. Contohnya menggunakan baja SP4 lah, yang selalu saya perkenalkan, bijinya akan jadi kesep. Jadi TK ni memang kalau makan tu memang sedap lah. Jadi makan TK ni memang kita boleh katakan antara pilihan yang saya paling suka lah. Jadi kalau ada peluang, cubalah TK. TK ni memang memberikan kepuasan yang sepenuhnya.